Penaklukan wilayah. Usaha-usaha penaklukan Parsi Darom telah dimulakan dahulu sejak pemerintahan Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Panglima-panglima hebat seperti Khalid Al-Walid telah dihantar untuk menakluki wilayah-wilayah di Iraq yang masih berada di bawah Parsi. Selain itu, satu usaha untuk menakluk Rom mula digerakkan. Namun, tidak beberapa lama masa kemudian Saidina Abu Bakar As-Siddiq pun wafat dan tampuk penaklukan diteruskan dengan jayanya oleh Saidina Umar. Satu surat dihantar kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah bagi maklumkan khabar mengejut tentang kewafatan Saidina Abu Bakar Siddiq dan pertukaran ketua panglima perang dari Khalid Al-Walid kepada beliau. Kedua-dua berita itu tidaklah disebarkan sehingga perang Yarmouk tamat. Usaha-usaha penaklukan Syam tidak terlencak sedikit pun akibat berita pertukaran jawatan tersebut. Malah Khalid Al-Walid masih terus dilantik sebagai panglima perang bagi salah satu infanteri tentera Islam dan beliau menjadi pendukung setia kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Di Syam, tentera Islam berjaya menakluki wilayah-wilayah seperti Yarmouk, Busra dan banyak lagi. Di Mesir pula, pasukan Islam sudah masuk hingga ke Tripoli. Di Iraq pula, mereka berjaya menakluk Basrah, Kufah dan lain-lain. Penaklukan Islam juga menjangkau hingga ke luar Iraq seperti Ahwaz, Faris dan Azerbaijan. Pemimpin yang jenius. Saidina Umar sememangnya diakui oleh para sejarawan Islam atau bukan Islam sebagai seorang pemimpin yang jenius. Ini kerana segala tindak tanduknya dalam pemerintahan sangatlah tepat, menyebabkan beliau dihormati dan digeruni oleh musuh-musuhnya. Barangkali mengetahui kekredibilitian beliau, Saidina Abu Bakar Siddiq sendiri ingin melantik beliau menjadi khalifah yang pertama. Kejayaan Saidina Umar dalam pemerintahan boleh diklasifikan dalam beberapa bidang. Antaranya ialah bidang pentadbiran, bidang ekonomi, bidang undang-undang, bidang kebajikan sosial dan bidang ketenteraan. Rondaan di waktu malam. Saidina Umar selalu meronda di waktu malam bagi memantau keselamatan Madinah dan daerah-daerah di sekelilingnya selain melihat keadaan rakyatnya. Beberapa peristiwa menarik yang terjadi kepada beliau, antaranya ialah ketika beliau mendatangi seorang ibu dan dua orang anaknya di Syurar sekitar 5 km dari Madinah. Ketika Saidina Umar bertanyakan hal anaknya yang berterusan menangis, beliau menjawab yang beliau hanya memasak air supaya mereka letih menunggu dan tertidur. Melihat keadaan itu, Saidina Umar sendiri memikul seguni gandum dan minyak lalu memasak untuk keluarga itu. Akhirnya mereka dapat makan hingga kenyang dan anak-anak itu pun tertidur. Maka Saidina Umar dan pembantunya meminta diri untuk pulang. Kemudian perempuan itu memujinya dan mengatakan kebaikannya mengatasi Saidina Umar. Ketika itu wanita tersebut tidak mengetahui di hadapannya ialah Saidina Umar. Lalu Saidina Umar pun menjawab, "Katakanlah yang baik-baik. Jika kamu menemui Amirul Mukminin, insya-Allah kamu akan menemui aku di sana." Setelah itu barulah wanita itu faham siapakah yang datang ke rumahnya. Saidina Umar mati syahid. Abu Lulu'ah Al-Majusi merupakan orang yang membunuh Saidina Umar sewaktu menjadi imam ketika beliau baru sahaja mengangkat takbiratul ihram. Racun yang dilumuri pada pisau yang ditusuknya menyebabkan lukanya semakin hari bertambah parah. Susu yang diminumnya juga keluar dari luka di perutnya. Selama beberapa hari menahan luka sebelum kewafatannya, beliau telah mewasiatkan agar khalifah seterusnya dipilih dari 6 orang sahabat yang besar. Mereka ialah Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abdul Rahman bin Auf, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Jelas sekali, sahabat yang terpilih merupakan insan-insan yang dijamin syurga terkecuali yang sudah meninggal dunia seperti Saidina Abu Bakar As-Siddiq dan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kemungkinan Sa'id bin Zaid tidak terpilih kerana beliau ialah sepupunya dan juga adik iparnya. Setelah bermusyawarah, akhirnya mereka bersetuju melantik Saidina Uthman bin Affan sebagai khalifah yang ketiga. Akhirnya Saidina Umar meninggal dunia pada awal Muharram tahun 24 Hijrah, genap 10 tahun masa pemerintahannya. Beliau dikebumikan di samping makam Rasulullah SAW dan Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini seperti yang telah diwasiatkannya. Riwayat yang masyhur mengatakan beliau meninggal dunia pada usia 63 tahun sama seperti Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wallahu a'lam bissawab. Sekian dari Siddiq Studio. Nantikan sahabat yang seterusnya daripada 10 sahabat yang dijamin syurga.
وما تكلمت إلا امتثالا للأمر وأرجو العفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.